Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Berjumpa lagi kita untuk video yang kedua di mana saya akan terangkan macam mana cara kita nak menggunakan LTMS ini secara basic. Kalau nak advance lebih-lebih saya pun belum mahir. Okey. Apa yang menariknya di LTMS ini bagi saya, dia ada trade signal. Okey, trade signal ni bahagian ni kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, pair GBP USD buy pada harga 1.244, TP1, TP2, TP3 dan juga stop loss. Jadi dekat sini kita boleh follow signal dia. Kalau kita tengok dekat sini, total signal 24 signal dah dikeluarkan. Daripada 24 signal, 18 adalah win signal, 6 adalah loss. Maknanya dah kena SL lah. So, dia punya success rate adalah 75%. Overall profit in profit. Okay. Jadi, kalau kita tengok dekat sini, LTMS ni memudahkan kita untuk membuat pertukaran pair. Kalau macam sini, kalau kita tengok Euro, GU, UJ, UK, AU, UCHF, NZD, USD sahaja yang ada, betul? Jadi tak ada lagi instrumen ataupun pair-pair yang lain. Okay, jadi kalau kita nak letak instrumen pair yang lain, pertama sekali kita kena pastikan pair tersebut telah di-on di bahagian market watch. Okay. So kalau tuan-tuan nak yang basic forex macam EJ dan sebagainya ni, tuan-tuan cuma perlu ubah di bahagian expert advisor dan bahagian properties. Okay. So, pergi bahagian expert advisor, tekan properties. Pergi bahagian inputs, currency pair preset ni, major 7 pair. Tuan-tuan boleh double klik untuk keluarkan 28 pair, ataupun tuan-tuan boleh pilih AUD sahaja, CAD sahaja, CHF sahaja. Okay. Ataupun tuan-tuan juga boleh buat custom. Custom ni maknanya kita cuma nak pair-pair yang kita nak sahaja. Okay. So, saya on 28 pair. Okay, saya on 28 pair. Kita akan tengok macam mana dia punya. Begini dia perginya. Okay. So, inilah. Kalau kita tengok dekat sini, dia tengah loading ni. Dia tengah loading ni sebenarnya dia tengah nak baca lah based on trade signal ni. Okay, dia tengah loading satu persatu. Okay. Dan inilah result dia. Okay. Jadi dia akan, ni kalau dia ada dot ni, maknanya dia belum loading full lagi. Kalau dia dah loading full, dia akan jadi merah hijau macam ni. So, sedikit dekat sini kita dah boleh dapat satu input ataupun satu info tentang kekuatan mata wang. Oh, maknanya kalau kita tengok dekat sini, NZD JPY strong buy. Semua time frame hijau. Maksudnya semua time frame market menunjukkan tengah buy momentum. Jadi kita bolehlah buy NZD JPY seperti itu. Okay. So, macam saya Alfisal, kami semua di tim GST adalah trader Tegar Index. Dan indeks utama yang kami guna adalah US30.cash. So, ini adalah Dow Jones. Ini adalah Dow Jones. So, saya nak letak Dow Jones dalam ni. Macam mana caranya? So, tuan-tuan kena faham dahulu satu benda dekat sini, iaitu apa nama ticker dia. Ini kita panggil ticker. US30.cash. Okay. So, tuan-tuan kena right click sekali lagi. Pergi bahagian expert advisor. Properties. Okay. So, dekat sini kita ada satu kolom dipanggil sebagai simbol suffix. So, simbol suffix ni tuan-tuan kena letak .cash. Okay, jangan ikut video ni sebab ini berdasarkan di FTMO. Kalau MT4 tuan-tuan dia keluar .m, letak .m. Kalau di MT4 tuan-tuan dia keluar .xe,
letak .se. Kalau di MT4 tuan-tuan dia keluar .mfm, letak .mfm. Kalau tuan-tuan punya MT4 dia keluar .s, letak .s atau .b. Okay, so saya letak .cache. Okay, kemudian saya akan letak di bahagian additional pair ni, saya akan letak US 30. Okay, so saya tekan OK dahulu. Okey tuan-tuan, ada sedikit kesilapan tadi. Okey, saya tunjukkan semula ke mana silapnya. Kita masuk semula ke dalam bahagian Expert Advisor. Okey, di bahagian Properties. Okey, so macam saya, kesilapan saya sebab simbol yang lain tak ada suffix. Maksudnya yang currency ni, faham tak? Kesilapan saya kat situ. Okey, GU tak ada .m ke, .cash ke, apa-apa. Dia hanya ada GBP USD, Euro USD, Euro GBP. Jadi sepatutnya kita tak payah letak yang suffix ni. Suffix ni tak payah letak, prefix ni pun tak payah letak. Kalau tuan-tuan punya MT4 ada GBP NZD.M, .s, .b, tuan-tuan kena letak dekat bahagian suffix ni. So just letak .b macam tu. Okay, so kalau macam saya sekarang ni, MT4 saya tiada suffix. Okay, dia just directly GBP NZD. So bila saya nak letak pair US30 ataupun Dow Jones, saya just perlu tulis balik ikut apa yang ditulis di bahagian market watch, US30.cash. Okay, katakan saya nak tambah lagi satu pair. Saya nak tambah German 40.cash lah. So tekan simbol ni, titik bertindih, ada koma ni, kemudian ataupun kita panggil semicolon lah. So saya tulis sahaja GER 40.cash. Okey dahulu. Baru dia load. Nampak tak? Baru dia load. Dia tak ada keluar error macam tadi. Tadi kan ada error kan. So saya fixkan error tu dengan check balik macam apa bahagian pair yang saya nak letak. Okay, so now bila kita dah letak pair yang kita nak kan, kalau tuan-tuan tak minat pair-pair yang lain ni, tuan-tuan boleh disable je and pergi dekat bahagian Expert Advisor Properties, letak je lah 7 pair je supaya tak banyak. And major 7 pair je letak. Letak 7 pair je. Jadi 7 pair yang asas tapi ada US30 dengan German 40. Jadi terpulang kepada kita. Kita nak banyak pair ke, tak banyak-banyak pair ke. Okay. So bila kita nak bila kita tengok sistem LTMS ni, okay, saya tunjuk contoh macam mana kita nak masuk position. Okay, katakan saya nak masuk position dekat US30 cash ni. So saya tekan sahaja mana-mana time frame yang ada untuk saya buka chart dia. Okay, katakan saya buka M5 ni. Okay, saya tekan chart dia. Okay. Okay, di sini kebetulan memang ada satu signal setup lah. Okay, so ada signal setup di mana signal setup tu bagi tahu buy TP1, TP2, TP3. So account saya pula ada 100,000 USD. Jadi saya dekat sini saya nak tunjuk macam mana kita nak manage kita punya risk ataupun kita nak masuk lot yang bersesuaian. Kat mana kita nak setting lot dan sebagainya. Okay. Ini important. Takut kita salah isi lot. So kalau macam saya dekat FTMO, saya akan menggunakan risk management. So saya akan pergi ke bahagian Expert Advisor, pergi bahagian Properties. Okay, di sini tuan-tuan kena scroll sampai bahagian. Okay,
Bahagian auto trade ni kita akan ulas kemudian. Bahagian auto trade ni semua kita akan ulas kemudian. Auto trade ni semua kita akan ulas kemudian. Kita akan terus pergi ke bahagian default TP order manager ni. Okay. So kalau ini TP calculation pips. Sekejap. Bukan ini. Ni. Sorry. Default lots order manager. So dekat sini tuan-tuan boleh based on manual lot size. Okay. Risk percentage per trade. Risk amount. Okay. Kalau macam saya nak buat risk percentage per trade. So saya letak risk percentage per trade. So berapa persen yang saya nak letakkan risk? Katakan saya nak letak risk ni 2% sahaja. So saya letak je satu 2. Okay. Saya letak je kat situ 2. 2.0. So saya tekan OK. Okay. Jadi bila saya nak masuk order, saya just perlu tekan buy di button ni. Nampak ni ada satu button buy. Saya tekan je buy kat sini. Okay. Di saat ini, dia belum masuk order untuk kita lagi. Means dia tak bagi kita, order belum berjalan lagi lah. So kan kita letak based on, based on risk 2% tadi kan. So saya akan pindahkan SL saya ikut yang kotak pangkal ni. Inilah stop loss saya. Okay, inilah stop loss saya. Saya akan ambil TP2. Saya akan letak dekat sini lebih kurang. Jadi tuan-tuan akan nampak dekat sini dia ada pengiraan lot size. Okay, dia akan kirakan kita punya lot size kita. Okay, dia akan kirakan kita punya lot size. Kalau kita letak risk dekat sini, lot size kita akan berubah. Kalau letak dekat sini, lot size kita akan berubah. Tetapi risk tetap 2%. Jadi inilah yang akan memudahkan kita dalam untuk kita buat manage kita punya risk dalam trading. So saya letak SL saya dekat bawah ni. Supaya kalau ada langgar saya punya risk, SL saya lebih kurang 2%. Okay, saya letak risk saya dekat bawah ni. So saya tekan submit order sahaja. Okay. So bila saya dah submit order, SL dekat bawah, order dekat sini, TP ni katakan saya nak adjust lagi. Saya tarik saja. Adjust ke situ. Okay. So accept benda ni. Okay. So saya tarik sekali lagi. Okay. So sekarang ni, saya dah masuk order. Saya dah letak SL, saya dah letak TP. So itulah function yang, antara function yang menarik untuk kita guna pakai di sistem LTMS. Banyak lagi function-function lain yang kita akan belajar. Kita akan jumpa lagi di next video. So, sampai di sini saja video kita pada kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.